Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada yang berbahagia Datuk Dr. Mahinder Singh Nahar Singh, rakan-rakan guru CDL, pengetua-pengetua, guru-guru besar, rakan-rakan dari seberang Indonesia dan juga Brunei Darussalam. Salam ceria, salam Jumaat, minggu pertama, hari kedua umat Islam menyambut Ramadan Al-Karim. Baik tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa kita ke udara dalam rancangan yang tidak asing lagi bagi kita semua, iaitu melalui platform Connecting Dots Learning. Bersama-sama kita ialah koordinator yang tidak asing lagi dalam kalangan kita juga. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini kita juga dah bermula sekolah minggu yang pertama. Alhamdulillah, kalau di Kuala Lumpur perjalanan awal persekolahan untuk minggu pertama ini Datuk sangat ceria. Semua sekolah yang saya kunjungi kita dapati pelbagai program diadakan dari peringkat sekolah rendah maupun sekolah menengah. Saya juga berkesempatan ke sekolah-sekolah tertentu dan dapat bersama-sama dengan guru dan murid-murid mengadakan pelbagai aktiviti. Jadi itu yang kita kehendaki, yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan agar pada minggu pertama kita adalah minggu beramah mesra dan berkenalan antara satu dengan lain, antara guru dan murid, antara ibu bapa dan guru, dan dengan pegawai-pegawai dari Pejabat Pendidikan dan juga Jabatan Pendidikan Negeri. Juga ada wakil-wakil dari Kementerian Pendidikan, pengurusan tertinggi yang hadir ke sekolah-sekolah. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru kita yang bersama-sama pada hari ini juga didatangi oleh pegawai-pegawai dari Jabatan Pendidikan, dari Kementerian Pendidikan, ya. Jadi dah habis satu minggu dah Datuk sekolah kita, dan minggu depan kita akan mula balik dalam keadaan senario yang berbeza sedikit. Guru dan murid akan melalui proses PDP yang seperti biasa, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa kita ke udara dengan akan mengikuti dua siri perkongsian. Seperti biasa ialah perkongsian yang pertama bersama Datuk Dr. Mahinder Singh dengan rancangan ataupun siri snippet Reflect On, dan yang kedua nanti kita bersama-sama rakan guru kita berkongsi dalam siri Hands-on Online Session. Untuk tidak membuangkan masa lagi, saya persilakan Datuk Dr. Mahinder Singh Nahar Singh untuk memulakan sesi yang pertama kita dengan tajuk Every Teacher Matters. Silakan Datuk. Terima kasih Dr. Zadina, dan tahniah kepada semua yang dapat bersama pada hari ini. Seperti yang Dr. Zalina sebut, bahawa ini minggu pertama persekolahan dan kita gunakan soft landing untuk permulaan. Saya selalu sebut tentang dua konsep, the readiness of the teacher to teach and the readiness of the student to learn. Maka kalau kita nak plot graph tentang readiness ini, kita nak cari the point of optimum gain, di mana pelajar dah bersedia secara mental, secara minda dia bersedia untuk menerima apa yang akan diajar. So teacher readiness to teach and student readiness to learn. Minggu pertama ni saya jangka akan memberi masa kepada guru-guru untuk bersedia, murid untuk bersedia juga. Dan kita jangan sekali-kali anggap bahawa ini adalah satu pembaziran masa. Ini bukan pembaziran masa, ini adalah satu permulaan tacit, TACIT, tacit. And perkara ini sesuai dalam dunia yang penuh dengan situasi sosio-emosi yang berbeza. Kalau kita nak mengoptimumkan situasi sosio-emosi itu sebelum kita masuk ke aspek kognitif. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat pernah tajuk saya, Think Maslow Before Bloom. Sebelum nak masuk ke aspek kognitif, aspek akademik,
biar kita tanya diri kita sejauh mana pelajar kita datang ke sekolah bukannya dengan perut yang kosong. Datang dengan sekolah, pelajar kita ada uniform. Datang ke sekolah, keadaan di rumah dia adalah menyokong kehadiran beliau di sekolah. Kerana zaman sekarang, kita sudah ada di fasa, dulu kita sebut schooling, lepas itu kita dengar istilah homeschooling, sekarang dan masa yang terdekat beberapa tahun lepas, kita dengar pula unschooling. Ada orang percaya kadang-kadang pelajar boleh belajar lebih banyak di luar sana daripada in school. Kalau schooling is not equal to learning. Kerana murid boleh datang ke sekolah, tapi mungkin dia tak belajar. So we must make sure kita semua, schooling must equal to optimum learning as far as possible. Jangan-jangan schooling is not equal to learning. Artinya kadang-kadang berlaku murid hadir tapi tak belajar. Masa itu kita tertanya-tanya, kenapa dia datang ke tingkatan 1 dan dia tidak boleh membaca? Mengapakah dia boleh berlanjutan sampai ke tingkatan 5, dia tidak boleh membaca? Apa yang berlaku untuk 9 tahun, 10 tahun di sekolah? They went to school, but they never learned. So schooling is not equal to learning. But we always feel, including me, saya jangka satu masa dahulu, kalau budak pelajar pergi ke sekolah, anak-anak pergi ke sekolah, dia belajar. Ya, dia belajar. Dia belajar non-learning. Tajuk yang saya sampaikan 2 minggu yang lepas, non-learning. Non-learning itu apa? Cikgu tak ajar benda itu, tapi dia belajar. Dia belajar daripada cerita-cerita cikgu, dia belajar daripada rakan. Benda yang meresap masuk dalam minda dia adalah benda yang bukan hari itu, umpamanya yang nak ajar Pythagoras theorem tu tak masuk. Dia tanya di rumah, dia cerita tentang yang lain, cikgu cerita pasal seronok pergi ke pantai di Port Dickson. Itu dia ingat. That is non-learning. What was meant to be learned, yang sepatutnya objektif, learning outcomes itu tidak tercapai. Anyway, ada banyak perkara dalam pendidikan ini yang kita selalu, sebab itu sesi ini dipanggil reflect on. Kita tidak ada solutions for everything, but we must reflect on it. Kita sentiasa perlu ingat. So every teacher matters, tidak lari daripada ungkapan yang kita pernah dengar sebelum ni. Every student matters. Every child matters. Ada negara, ada dia punya falsafah atau tagline, no child left behind. Tapi before no child is left behind, before every child matters, every teacher matters too. Dan kita fikirkan setiap cikgu kita tu ada kelebihan dia. Kita sentiasa nak cikgu kita mempunyai imej kendiri. Imej kendirinya dibina cara kita melayan dia. Kalau kita bagi yang positif kepada mereka, maka dia ada imej positif. Tapi kalau kita selalu kutuk, kita selalu memperlekakan, kita selalu buat dia rasa kecil, maka dia akan rasa kecil. So jangan lupa, biarlah guru kita tu rasa dilayani dengan cara terpuji. Bahasa kita bahasa yang terpuji. Mereka penting, mereka dihormati. Everyone loves to be respected. Dan kalau itu berlaku, kalau kita nak tegur sesuatu, jangan silap ya. Dr. Mahinda kata kena hormat semua orang. Ya, kalau kesilapan dilakukan oleh setiap orang, kita boleh betulkan dengan cara yang paling terbaik. Ini bukan revolusi zaman industri, lepas tu revolusi mula-mula revolusi industri, lepas tu revolusi informasi, sekarang ni revolusi emosi. So nak menjaga emosi guru, emosi pemimpin ini adalah berselang. Cikgu kena jaga dan menyokong emosi barisan kepimpinan.
dan barisan kepimpinan jaga emosi guru, dan guru menjaga emosi murid, murid dan guru dan pihak sekolah, warga sekolah menjaga emosi ibu bapa juga. It's all pensyarah saya masih ingat nama dia Profesor Thomas Halbert. Dia kata, Mahinda, education is about good feelings. Masa tu saya tak faham. Ini perkara ni berlaku 25 tahun dahulu. Dia kata education is about good feelings. Saya kata, what do you mean, Professor Halbert? Dia kata, well, if a child has got good feelings about his schooling, they will always talk about their school, even they are 50 years old or 60 years old. But if they had bad feelings about their education, they will never reflect or talk about their schooling until even when they are old. So if we want to talk about the best education, we should not also forget about giving good feelings to students who are under us learning. So layanlah secara positif guru kita ke arah prestasi kerja yang tinggi dan bermakna. Manusia ni, sentuhan manusiawi itu adalah sangat penting. The humanistic approach and the humanistic touch is very, very important. Dalam zaman sekarang, bahasa kasar dan bahasa tegur yang berdepan-depan itu sudah tidak dilayani lagi. Bila kita buat begitu, orang akan switch off. You cakap apa yang terbaik pun di switch off. That's the present times. Ini zaman emosi. Kalau kita nak tahap yang tertinggi, maka daripada cikgu kita akan daripada situ, jika positif, kita akan dapat accountability yang tinggi, prestasi kerja yang tinggi, productivity yang tinggi, dan output yang tinggi, jika positif. We cannot run away from this. Dan semua ya, it's not about you. Mungkin cikgu-cikgu kata Dr. Mahinda sudah bersara, dia tak perlu. No, we all need it. Ini suntikan yang kita selalu perlu. Dan kita sama-samalah beri sokongan moral kepada rakan-rakan semua. That moral booster is very important. Dr. Zalina, you are timbalan pengarah di JPWP Kuala Lumpur. Kena sentiasa, tugas you berat. It's not easy to be a leader. It's nice to be a leader. It's nice to be appointed as a leader. It's nice to receive a letter menyatakan anda jadi pengarah, timbalan pengarah, pengetua guru besar. Tapi remember, it's not about sitting in that seat. It's about carrying your duties to the best of your ability and according to the most optimum way of what a leader can do. It's not easy. It's never easy. It was never easy. It will never become easy to be a leader. Exactly, Datuk. It's not easy. But it's very easy to talk on the outside and always give different comments. But as leaders, of course, kita terima semua komen. We are not confrontational because sometimes some comments let us reflect. Ada kelebihan dia juga. Not everything is negative. Kita tak mau duduk dalam dunia syok sendiri. Kalau kita ada kelemahan, then we must address kelemahan-kelemahan itu. Dalam my tagline, semasa bertugas dulu, we are good, but we can be better. However, we want to be the best in what we do. Kalau saya di IPG Raja Melewa, I said, we want to be the best lecturers for our students. Boleh sampaikan ilmu yang terbaik. Kalau di bahagian sukan, saya kata kepada pegawai, we must be the best service providers atau consultants apa jua dalam sukan. Kita tak boleh duduk dalam satu-satu jawatan dan become pseudo expert. Kita tak bolehlah jaga pentaksiran sebagai pegawai di PPD, lepas tu kita tak tahu tentang pentaksiran. Kalau tak tahu, dan belajar. Kalau
Apa yang kita belajar tak cukup, belajar lagi. Kalau apa yang belajar lagi tak cukup, belajar 2 kali lagi. Build your expertise, build your brand. Tapi kalau if you're not building your brand, then don't sit there. Don't waste people's time. Why don't waste people's time? Because di sekolah, Dr. Zalina, mereka melihat ke PPD, melihat ke JPN. So, kalau di JPN, we must be holding the fort. We must hold the fort, we must build our expertise. If you think you lack something, bina. Ada masa. Tapi janganlah duduk situ, tak bina apa-apa. Dan orang tanya, kita tak boleh bagi, we cannot guide people. Dr. Zalina, you are very strong. Because you have worked in so many divisions, you have worked in di peringkat zone, yeah, and now you have gone to JPN. And next, possibly you go to kementerian. All pengalaman yang Anda kutip ini adalah sangat berharga. Dan juga kepada guru-guru dan pengetua dan guru besar yang ada bersama pada hari ini. All your experiences in school are very valuable. You matter. We can be bosses, we can be pengarah, but we don't know everything. And we must not assume we know everything. We must be realistic dengan diri kita. We also learn from our staff. We must be humble. Kita tak bolehlah banyak bahasa ni yang semua hebat-hebat tau. Kalau tengok bahasa Melayu, kenapa ada apa ni? Bodoh sombong. Istilah tu sudah ada. Apa itu? Bukan peribahasa tak? Saya pun dah lupa. Bodoh sombong tu apa, Zalina? Bukan Perumpamaan. Perumpamaan. Betul perumpamaan. So, let's remember that. Setiap guru ada kehebatan niche dia sendiri. Ada yang memang hebat dari PDP. Dan tapi kita tak boleh lari daripada keterampilan generik yang diperlukan oleh setiap guru. You tak boleh kata, saya ni event manager yang baik. Nak mengajar murid ni saya tak pandai. No. You must first become the best classroom teacher, whether you like it or not. Our core business is teaching. Dan kalau tak ada, find your brand, build yourself up. We must be great teachers in the classroom before we can become great in other things. The frills of education, macam jadi event manager dan sebagainya di sekolah, upacara seremonial. Some teachers are very good, but yes, if you are a great mathematics teacher and you're also a great MC, you boleh jadi MC yang hebat, itu adalah kelebihan. You are a great teacher, but you are a fantastic basketball coach. Fantastic, bagus, hebat. Branding, I always say you have one major brand and then the plus. All of us teachers, we have a brand and then the plus. Pengurus yang cemerlang adalah mereka yang menerima setiap staff tanpa syarat. Don't be judgmental. Zaman sekarang, I train my mind. At one time I was very judgmental. Tapi lepas buat masters di US, saya tengok cara my professors itu, saya mengajar diri saya, don't be judgmental. Jangan terus buat penilaian. Kita manusia, we like to menilai all the time. Every time we like to, kita suka menilai manusia yang lain, kita suka menilai murid cepat kita nak. Thank you, Mr. Chang. Be an asset, not a liability, of course. That's fantastic. Baru ni saya terbaca ungkapan ini. Staff do not leave organization, but they leave leaders. Saya ulang ya. Staff do not leave organizations, they leave leaders. Apa maksud? That's why this sesi ini dipanggil reflect on. So you reflect on the statement. Kadang-kadang cikgu pun minta tukar tu. Ramai tiba-tiba minta tukar. Bukan kerana mereka nak tinggalkan sekolah itu. Kadang-kadang mereka tukar kerana pemimpin. Mesti ada sesuatu yang tak benar.
So kita kena selalu, we must be self-conscious. It's not easy. That's why I say, Dr. Zalina dan saya dua-dua setuju bahawa ia bukan mudah untuk jadi pemimpin di mana-mana peringkat. Maupun di sekolah ataupun di mana-mana peringkat. Nak jadi ketua panitia pun bukan senang. Itu pemimpin juga. It's never easy. Kadang-kadang jadi pemimpin tanpa jawatan pun lagi susah gitu. So there must be unconditional acceptance. Excellent managers practice unconditional acceptance. Saya nak cakap daripada pengalaman saya, I have gone through different. Kalau kita ada 50 staff di bawah kita, 50 tu berbeza. Tapi ada yang hebat, ada yang di tengah, ada yang di bawah. But we have unconditional acceptance. Kadang-kadang kita terpaksa panggil dan tegur dia secara peribadi. No, you cannot do this. I see you missing from your seat for 2 hours. Where are you? We have to say that. Tapi kita masih lagi terima dia. Because everyone, I think, along the way, mungkin kita boleh do something untuk always change the person, atau dia punya practices, atau dia punya tingkah laku dan sebagainya. Second last slide. So ini lagi satu yang sangat penting. Jangan bersara sebelum anda bersara. Kadang-kadang kita ada 3 tahun lagi. Tapi kita kata, oh saya ada 2 tahun lagi. So dah mula fikir bersara. No. Work till your last day. Do not retire before you retire. Don't have that in your mind. Give your full. And Chi Hee Seng, Colours of My Life, ni was my science teacher di Sekolah Menengah Sultan Yusof Batu Gajah Perak. And one great teacher. And I read his book, Colours of My Life. Very interesting. Macam mana dia memberi sumbangan, ya, even until the end. Dan dah bersara pun beri sumbangan. Okay, such a good science teacher, murid datang cari untuk tuition. So remember that. Okay, we go to the last slide. So seperti biasa, jangan lupa bahawa no one can hand you experience, but they can hand you a book. No one can hand you experience, but they can share their experience with you. They can have intellectual discourse with you. Dan kita dapat sumber ilmu daripada pelbagai sumber, various resources. Dan kita jangan lupa bahawa buku adalah beban latihan untuk minda kita. Books are the training wheels of the mind. And remember, if a child can't learn the way we teach, then we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya pada hari ini. Terima kasih semua kerana dapat bersama. Yes, do not retire before you retire. Thank you all. Terima kasih Datuk atas perkongsian. Terima kasih Datuk atas perkongsian yang sangat menarik. Sebelum saya bagi kepada Cikgu Nasha untuk merumus, tertarik dengan phrase yang staff do not leave organisation but they leave leaders. Itu memang satu yang sangat-sangat jelas dan nyata, kerana tak mungkin seseorang itu contohlah guru, kan, kalau dia dah mengajar contohnya dah 15 tahun di sekolah tersebut, tak mungkin dia nak mohon pertukaran kerana dia tak suka sekolah itu. Sebab dia boleh duduk di situ begitu lama, kenapa dia tiba-tiba minta untuk mohon keluar selain daripada balik kampung atau yang lain? Mesti ada sebabnya di sebalik itu, Datuk, kan? Yes, correct. Kita kena fikir-fikirkan, dan keadaan itu nampaknya memang berlaku di mana-mana. Mana-mana. Ya, jadi dalam korporat pun perkara itu berlaku. Betul. Jadi sebagai leader, saya rasa kita kena reflect on juga, lihat balik apa yang kita lakukan sebelum ini dan untuk buat penambahbaikan pada masa hadapan. Dr. Zalina, saya sampai sekarang pun selalu bila ada masa untuk bersendirian, saya buat refleksi juga. Betul. Because there is no stop, there is no end to learning. Betul. Every other day. Setuju, Datuk, setuju sangat. Saya kalau cakap juga nanti sama banyak dengan Datuk, jadi saya nak bagi peluang pada Cikgu Nasha. Silakan Cikgu Nasha. Okey, terima kasih Dr. Zalina. Okay, saya pastinya semua peserta rasa bersemangat mendengar pesanan daripada Dr. Mahendra. Okay, di sini saya adalah Cikgu Nasha, moderator bagi sesi CDL session hands-on learning pada minggu ini. Jadi saya ingin membuat sedikit rumusan daripada
ada dua ya yang doktor terangkan, ada kesediaan guru dan murid, iaitu the readiness of the teacher to teach and the readiness of student to learn. Dan saya pastinya pada minggu persekolahan ini semua guru telah bersedia lebih awal ya untuk memulakan sesi pengajaran. Dan tahniah saya ucapkan kepada cikgu-cikgu kerana telah bertungku lumus ya pada minggu ini untuk memotivasikan murid-murid dengan aktiviti yang sangat menarik ya untuk menarik minat murid untuk terus belajar. Dan seterusnya doktor juga telah menekankan tentang sekolah ya, kita adalah pelaksana dan juga penggerak di sekolah. Jadi pastikan ya sekolah adalah satu medan pembelajaran yang bermakna dan kita jadikan pengajaran kita adalah yang optimum kepada anak murid kita. Dan seterusnya doktor juga telah menekankan tentang imej sendiri, iaitu peranan peranan yang perlu diberikan perhatian kepada pentadbir sekolah khususnya supaya guru dapat menjalankan tugas dengan baik. Saya rasa Cikgu Nasha mungkin dah terputus taliannya, ada gangguan mungkin, especially di Kuala Lumpur sekarang kita ni petang aja hujan yang sangat lebat. Mungkinlah talian itu tergendala, tetapi saya kira Cikgu Nasha telah memberikan sedikit rumusan yang baik tadi tentang apa yang dikongsikan oleh Datuk Dr. Mahinder Singh. Kita ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada Datuk atas perkongsian hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan untuk sesi yang sama. Okey, Nasha keluar balik semuda tu. Nasha muted tu. Minta maaf. Don't worry. Nasha is a very hebat. Saya sorry ya, saya gunakan bahasa yang tidak standard. Tapi ini guru yang hebat ya. Ini kalau you tengok CV dia ni, these are the classroom punya icon ya. Betul. We are very lucky to have all of you all, you know, very lucky to have all of you all. The fact that you are here, you're iconic in your own way. It's not the mark or point untuk SPL KPM tu. You know, itu kita boleh cari daripada banyak sumber. But all of you dengan the leaders of Connecting Dots Learning, you know, partners, right? Sorry, Nasha. Ya, sorry doktor, hari ini kurang stabil lah doktor. Saya dah cuba dapatkan tempat yang stabil tapi minta maaf terkeluar sekejap. Dan saya lupa juga Dr. Zalina, Nasha. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua yang beragama Islam. Yes. Terima kasih. Okey, tanpa membuang masa kita teruskan kepada sesi kita pada petang ini. Okey, Cikgu Tilaga boleh bersedia dengan slide? Alright, okey. Baiklah para hadirin sekalian, okey, sekarang pada minggu ini adalah sesi perkongsian ilmu bagi siri ke-83 CDL Hands-on Online Session. Dan bersama kita pada hari ini okey adalah Cikgu Tilaga. Okey, oleh sebelum itu seperti biasa, okey, saya akan terangkan ya objektif pada webinar CDL ini adalah untuk berkongsi ilmu dan juga kemahiran, dan juga kita dapat bersama membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan dan membina jalinan jaringan berterusan. Dan bagi para peserta atau yang baru bersama dengan kami pada hari ini, webinar CDL Hands-on Online Session ini diadakan pada setiap hari Jumaat selama 1.5 jam bermula pada pukul 3 hingga 4.30 petang, dan peserta akan diberikan pautan sijil dan juga kehadiran pada akhir sesi ini. Jadi pastikan bersama-sama kami sehingga akhir sesi ini. Okay, dan seterusnya, saya ingin memperkenalkan speaker kita, pembentang kita pada hari ini adalah Cikgu Tilaga Arichanan. Okay, beliau merupakan guru cemerlang fizik ya, yang mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Taman Petaling dan telah berkhidmat selama 16 tahun dan mengajar dan ditaja oleh KPM bagi program CERN, Switzerland International Teacher Week Program. Dan selain itu, beliau juga merupakan Physics Olympiad Competition, iaitu pegawai teknikal dan juga ketua hakim bagi ASTI Foundation serta pegawai teknikal bagi STEM Online Quiz peringkat kebangsaan. Dan tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Cikgu Tilaga untuk meneruskan sesi ini. Dipersilakan. Okey.
Thank you, Dr. As, Dr. Mahinder, and also Cikgu Nashar. Okay, I'm very inspired with Dr. Mahinder's speech. Okay. Okay, so tanpa melengahkan masa, saya nak start program hari ini. Program hari ini adalah berkenaan dengan HyperDocs. Okay, apakah learning objective of program hari ini adalah pertama, cikgu boleh menghasilkan satu HyperDoc. Okay, and then cikgu boleh learn, teachers learn how to hyperlink the supporting documents. Okay, and then teacher able to try at least one lesson using HyperDocs in a year. Okay, so at least satu cuba gunakan sebab kita ada pelbagai kaedah untuk menghasilkan HyperDocs untuk menjalankan PDPC kita. So sebagai guru kita boleh cuba salah satu kaedah dalam setiap PDPC kita supaya untuk menambahkan kepelbagaian pedagogi kita dan juga pelajar pun minat untuk belajar. Every day kita chalk and talk PowerPoint presentation, pelajar pun boring. Okay, so untuk sebelum saya start persembahan saya nak peserta gunakan QR code, jawab soalan Mentimeter ni. Okay. Okay, bagi yang dah buka Mentimeter, okay, Tilaka, can you show the slide of Mentimeter? Ya. Okay, soalannya saya gunakan HyperDoc dalam PDPC saya. Okay. Jadi cikgu boleh pilih ya, sama ada pernah guna sebelum ini atau pernah dengar tapi tak pernah guna atau tidak pernah lagi dengar. Okay, so Cikgu Tilaga, that's the result. Okay, so lebih kurang 27 orang terlibat dalam survey ini. So secara purata around half, bukan saja half, lebih kurang 75% daripada peserta hari ini tidak pernah dengar tentang HyperDoc. Okay, so sebab tu kami adakan program ini supaya memperkenalkan HyperDoc kepada cikgu untuk menjalankan. Kalau semua cikgu dah tahu kalau warna biru tinggi, maksudnya saya cancel program hari ini. Okay, so thank you. So Lifelong learning. okay, so thank you. So saya balik kepada slide asal. Okay, so terima kasih. So seterusnya, apa tu HyperDoc? Okay, saya akan pergi cepat sikit sebab masa tinggal lebih kurang sejam sahaja. So HyperDoc adalah satu interaktif Google Docs yang boleh menggantikan worksheet lecture method of delivering instruction. Maksudnya, slide hari ini dalam bahasa Inggeris tapi saya akan terangkan dalam bahasa Melayu sebab apabila saya nak linkkan kepada, sebab saya ni cikgu fizik dan sains, so saya mengajar dalam DLP, kebanyakan bahan saya dalam bahasa Inggeris. Saya minta maaf tapi saya akan cuba sampaikan dalam bahasa Melayu. Okay, so Google Docs sebenarnya adalah biasanya antara masalah yang dihadapi oleh cikgu adalah kenapa kita kena gunakan HyperDoc. Okay, apa masalah sebenarnya dalam PDPC kita, ataupun bukan cara delivery tetapi cara kita membawa nota kita, bahan kita. Okay, so, kadang-kadang cikgu tanya, contohnya cikgu hari ini nak ajar tentang pencemaran bunyi contohnya. So cikgu nak sekejap nak share video dengan pelajar, sekejap nak share bahan dengan pelajar, sekejap nak bagi arahan, sekejap nak bagi kerja rumah, sekejap nak bagi quiz. So kita ada pelbagai multi level of output daripada kita untuk sampaikan kepada cikgu, understand, kepada pelajar. So antara faktor, antara advantage ataupun kenapa kita perlu gunakan HyperDocs adalah HyperDocs adalah membantu kita, dia go beyond the buku teks sebab ada subjek seperti sains, matematik, RBT, dia berkembang setiap hari. Okay, and then bahan-bahan itu pun, bahan-bahan dalam bahasa pun akan berkembang. So kita pelajar tidak boleh bergantung kepada textbook sahaja. So HyperDocs membantu go beyond the textbook. Kedua, HyperDocs ini boleh digunakan dalam kaedah hybrid ataupun flip classroom, di mana sometimes kita nak share bahan daripada online tapi masalahnya
pelajar tak boleh bawa laptop atau phone ke sekolah. Kedua, pelajar tak ada akses internet dalam sekolah. Okay? So menyebabkan kita nak mengajar, kita tak boleh bergantung kepada buku teks sahaja. Sometimes kita nak gunakan bahan-bahan daripada internet, online resources untuk mengajar. So kita boleh gunakan HyperDocs dalam kelas hybrid ataupun flip classroom. Okay, seterusnya, HyperDocs more colorful and attractive berbanding dengan nota yang kita bagi dalam bentuk very dry black and white method. Keempat, keep all in on page. Okay, maaf ada dua all in on page. Okay, so maksudnya kita boleh letakkan semua latihan, link-link yang berkenaan dengan YouTube, quizzes, learning objective, semua kita boleh letak dalam satu page. Okay, seterusnya, it's a two-way communication. Understand? So two-way communication maksudnya cikgu boleh instruct kepada pelajar dan pelajar juga boleh letakkan feedback dalam form yang sama. Okay, seterusnya, can keep as a evidence for PBD. Understand? So sekarang kita ada band system, kita ada TP system, so kita boleh simpan hasil murid kerja dalam bentuk soft copy. Okay, so seterusnya can update the changes easily. Kalau kita tak suka, okay, video yang kita tunjukkan tu tak relevan sekarang, kita nak tukar video ataupun tukar bahan kita, very easy to change. Okay. Seterusnya, safe paper, green technology. End of the day, kita kena ada nilai dalam PDPC kita. So, di mana Google Docs ini boleh menjimatkan kertas cikgu dan juga mengurangkan cost. Okay. Seterusnya, ini adalah secara overall. Cikgu boleh baca why HyperDoc. Okay. So, ini adalah satu overall picture tentang HyperDocs di mana pelajar boleh belajar secara independen walaupun guru tak hadir atau guru pergi ke kursus ke atau lama kita tak datang ke sekolah atau cuti bersalin, whatever reason also PDPC masih boleh dilaksanakan. Okey, tanpa bantuan guru. Okey, seterusnya. Ini adalah contoh HyperDoc yang very simple yang cikgu boleh create dalam classroom kita. Okey. So, ini adalah contoh-contoh yang saya ambil daripada internet di mana cikgu boleh make like this very colourful, attractive dan dalam satu muka surat sahaja. So, every subtopic ataupun every topic cikgu boleh buat macam ni, so simpan. So, apabila cikgu masuk kelas, cikgu boleh gunakan semua resources tu tentang topik itu cikgu letak dalam satu page. Okay. Okay, seterusnya essential. Okay, sebelum kita start HyperDoc, apa yang kita perlu buat? Okay, first, cikgu kena sketch a framework. Maksudnya, cikgu kena ada satu basic idea apa yang saya nak sampaikan kepada pelajar. Contohnya hari ini saya nak belajar bahasa, walaupun saya cikgu sains, saya bagi satu contoh untuk subjek lain di mana kamu boleh connectkan. Hari ini saya nak bagi satu contoh tentang banjir contohnya. So, saya ambil subjek yang ada sains, ada maths, ada bahasa ya. So, contohnya cikgu nak ajar tentang banjir. Tulis satu karangan tentang banjir. Okay, yang berlaku di kawasan anda. So, sketch a framework. So, maksudnya cikgu kena gunakan 5C method. I think ramai cikgu tahu tentang 5P method. 5E method. Saya yang silap letak 5E method di mana 5E itu engage, explore, expand, okay, elaborate, okay, semua ni adalah sketch of framework. So nanti dalam contoh saya tunjukkan 5E ini. So cikgu roughly kena ada dalam HyperDoc saya nak letak apa? Mungkin first saya nak letak tajuk. Kedua, saya nak letak objektif pembelajaran hari ini. End of the lesson, apa yang pelajar kena tahu. Seterusnya, saya nak cadangkan, saya kena ada some idea apa yang pelajar kena tahu sebelum mereka tulis tentang banjir. Okay?
ataupun apakah format yang mereka perlu tahu untuk menulis satu karangan surat ke, surat rasmi ke, ataupun laporan ke, anything, understand? So lepas tu find the related document. Contohnya cikgu nak ambil contoh example of karangan, ataupun cikgu nak tunjukkan untuk more realistic, cikgu ambil satu artikel tentang banjir daripada surat khabar, ataupun cikgu collect the evidence dulu. Find the related document dulu. Boleh dalam bentuk video, YouTube, ataupun artikel, keratan surat khabar, ataupun quizzes, anything, cikgu kutip dulu. Lepas tu save semua dalam Google Drive. Sebab apa Google Drive? Sebab Google Drive adalah online based. So any changes, any update, anything pelajar tulis, cikgu pun boleh lihat. Understand? Sebab dalam Google Docs, cikgu boleh view, boleh edit, boleh komentar, whatever thing. So best adalah kita save semua bahan tu dalam Google Drive. Seterusnya, lepas tu kita susun semua tu, letak dalam Hyperdoc, share dengan student kita. Lepas tu student akan isi tempat kosong ataupun tulis feedback mereka. Lepas tu akhir sekali pelajar buat evaluation ataupun pelajar buat karangan yang sebenar, ataupun cikgu buat contohnya quizzes untuk mereka, mereka buat quizzes tu hantar feedback dia, result dia atau contohnya. Okay, so yang ini adalah satu essential part of the Hyperdocs. Seterusnya, even untuk lesson hari ini pun saya jumpa satu Hyperdoc dalam website kita. So contohnya what learners what. So watch this. Apa tu Hyperdoc sebenarnya? Mungkin kita boleh linkkan kepada YouTube. Tak perlu saya bercakap depan anda. Saya sediakan Hyperdoc ini, linkkan kepada what is Hyperdoc. How to create the Hyperdoc. What is the importance of the Hyperdoc? Saya boleh cari bahan daripada internet, YouTube, saya boleh bagi dekat anda. Tak perlu saya datang secara fizikal atau maya dan terangkan kepada guru. Okey. Seterusnya, sekarang kita pergi kepada hari ini more to hands-on. Sebab cikgu kena hasilkan Hyperdoc. Okey, kalau lihat saja video ini, I rasa cikgu just faham saja. Kalau cikgu buat, cikgu lagi faham. Okey. How to create attractive Hyperdocs. Okay, kenapa cikgu letak perkataan attractive? Hyperdocs adalah cikgu boleh buat dalam black and white. Tetapi, macam mana nak jadikan attractive? Ada dua cara untuk menjadikan dia attractive. Nombor satu adalah play with colours. Cikgu kena pandai mix and match colours, okay? Supaya presentation kamu nampak lebih menarik untuk pelajar. Okey. Kedua, play with what? Pictures, emojis, clip arts. Okay. So, using attractive clip arts supaya menarik minat pelajar. Understand? Kalau tak, kalau cikgu just letak black and white, sangat-sangat bland. So, pelajar pun tak minat. Okay. Di mana cikgu boleh upload ataupun download clip art kita. So ini pun salah satu method saya gunakan Hyperdoc. Saya tak pergi buka satu website baru untuk cari clip art. I dah Hyperdoc-kan benda ni, hyperlink-kan benda ni dalam dokumen saya. Saya just klik yang ini. Cikgu boleh nampak dia terus pergi kepada link yang saya nak, tapi dalam Zoom cikgu tak nampak sebab cikgu tak nampak. Mungkin I share dekat sini. So I rasa cikgu boleh lihat. So apabila saya klik dekat PowerPoint saya, dia terus buka website ini. So sebab kita gunakan Zoom, I kena tunjuk, I kena share untuk anda. So, contohnya, cikgu nak cari tentang contohnya light, L-I-G-H-T, cikgu boleh pergi ke light. Okay, banyak light akan keluar. Cikgu just copy, contohnya copy image dan juga paste dekat link yang cikgu nak create itu. Okay, so very simple sebab kenapa I suggest
clicker, CLKER, sebab banyak emoji. Everything dia ada more than 1,000 images, understand? So ada banyak website yang ada free clip art, cikgu boleh download. Not only this website. Okay. Sekarang saya kembali ke slide saya. Okay, seterusnya, let's we create hyperdocs. Okay. So ada tak cikgu semua bersedia untuk create hyperdocs? Sedia ke tak sedia? Say one, kalau type 1 maksudnya cikgu semua bersedia. Okay, seorang saja one. Okay. Kalau boleh cikgu boleh gunakan phone untuk melihat dan laptop untuk buat try hyperdocs ini. Sebab saya masa belajar pun saya gunakan macam tu, masa ada penceramah masa hyperdocs ini very famous masa pandemik PDPC. So masa 2020 ada seorang cikgu share tentang hyperdocs. Saya very impressed dengan presentation. Tapi dia tak buat presentation, dia suruh kami buat hyperdocs tu bersama dengan dia. So sebab tu saya pun cadangkan kalau cikgu ada laptop, cikgu just very simple only. Okay. Okay. Next. Okay, first find the content. Okay, find the content maksudnya first thing adalah cikgu kena find the content. Contohnya hari ini kita nak buat satu hyperdoc untuk air pollution. Okay, kalau cikgu nak buat untuk air pollution, biasanya kalau kita nak buat simple lesson plan, saya biasanya refer kepada DSKP. Understand? So ini adalah resources saya. Saya punya content adalah datang daripada DSKP Form 1 Science. Okay, so ini adalah resources. And then saya pergi buat satu kotak. Kenapa kita buat dalam kotak boxes adalah supaya senang kita susun kita punya kotak nanti dalam satu page dan juga senang untuk kita tukar warna. Understand? Antara tajuk dengan kandungan or whatever. So kita senang nak tukar. So benda yang sama daripada find the content, I dah simplify dalam bentuk boxes. Understand? So I just insert boxes, I just pindahkan introduction, science form 1, topik 6, air, subtopik 7.3 and end of the lesson plan students have to. So kita ada learning standard daripada buku DSKP, I just modify a bit. I letak 1, 2, 3. End of the day, students define air pollution and air pollutants, communicate about the air pollutant and the causes, justify the steps to prevent the air, prevent and control the air pollution, and solve problem on adverse effect of the air pollution. So, lepas kita punya content mesti berkaitan dengan learning objective kita. Okay, seterusnya. Tadi cikgu dah tunjukkan introduction, benda yang sama, I just tunjukkan yang ini very bland. Understand? Introduction science form 1. Sekarang seperti mana saya kata, how to make your presentation more attractive. So I jadikan more attractive, I tukar color introduction to orange color and science topic subtopic itu green color, and saya ambil some clip art letak dalam slide saya, dalam box saya. So nampak more attractive, student pun very interested kalau colorful. Understand? Walaupun kita rasa student saya form 5 lah cikgu, tak adalah dia tak attractive pun tak apa, biar dia black and white. I think even any age also creative part playing very important role. Understand? So kalau kamu nak menarik minat pelajar untuk mereka tengok belajar continuously, so boleh gunakan dua metode ini. Gunakan color yang betul dan juga gunakan clip art. Okay, seterusnya at the end of the lesson, students have to. So benda yang sama tadi yang ada soalan dari Cikgu Telaga, yeah. Ada soalan dari Cikgu Hidayah. Ada apa ejaan untuk page clip art tadi? Page, okay, saya share link itu dalam grup kita dalam. Seterusnya, how to hyperlink. Okay, how to hyperlink mean, actually yang ni basic, semua orang tahu tentang hyperlink. Okay, cara gunakan. Okay, at the end of the lesson, contohnya benda ni I nak hyperlinkkan sekarang.
First step adalah saya kena copy link from the Google Drive or online sources. Understand? Contohnya saya nak share satu video. So apabila saya nak share satu video, saya kena ambil link itu ataupun saya nak share satu Google Drive ataupun saya nak share satu artikel. Saya kena ambil link itu. Seterusnya saya kena highlight the keyword. Contohnya saya nak share tentang air pollution. Saya kena highlight the word air pollution. Lepas tu choose the icon link dekat even insert, pergi ke insert, ada satu icon link walaupun dalam Google Docs ke ataupun PowerPoint ke Word ke, ada satu perkataan link, ada icon link macam yang saya tunjukkan dalam gambar dan pastekan link itu dekat sana. Automatically kamu tak payah paste also. Automatically dia akan appear, link itu akan appear, the last link yang kamu copy tu automatically akan appear dekat link itu. Nanti kita buat, I just tunjukkan secara practical saja, nanti teori saja, nanti I tunjukkan secara practical. Okay, so 3 cara ini adalah untuk linkkan benda topik atau video yang kita nak hasilkan. Seterusnya, lepas tu kita sediakan base dia. So kita macam sediakan page by page, macam kita nak buat PowerPoint presentation kan. Kita sediakan satu PowerPoint slide by slide. So same also kita sediakan kotak-kotak yang kita perlukan mengikut the flow of lesson. Understand? So flow of lesson, kalau cikgu tak biasa dengan flow of lesson, cikgu boleh gunakan 5E method. Understand? So biasanya yang ini adalah introduction. Biasanya kotak pertama introduction sebab kita kena beritahu pelajar tentang lesson kita hari ini adalah datang daripada ataupun berdasarkan kepada topik, apa subtopik, apa objektif, learning objektif semua. Seterusnya, engage. Apa cikgu nak? Macam mana? Okey, contohnya topik hari ini adalah air pollution. Macam mana saya nak engage dengan student? Saya tak hadir sekolah hari ini ataupun student tak ada internet facility dekat sekolah. I nak bagi mereka one day earlier tentang lesson ini supaya mereka boleh gunakan, boleh tengok ataupun dapatkan pre-knowledge tentang topik yang mereka nak belajar. Itu adalah kita panggil flip classroom method. Kita bagi bahan one day before lesson supaya pelajar buat persediaan untuk lesson hari ini. So, first, mungkin saya boleh tunjukkan satu video. Mungkin dalam idea saya, macam mana saya nak engage student saya. So, I tunjukkan satu video yang ada pollution, air pollution ke, water pollution ke, sound pollution ke, ataupun satu gambar di mana satu city ataupun satu kilang mengeluarkan asap yang banyak ke, whatever things. Lepas tu, macam mana kita nak bawa flow ni? Write a shock, mungkin kita boleh bagi arahan kepada pelajar. Write a shocking fact from this video. So lepas mungkin video tu jangan bagi video yang panjang sangat, mungkin 5 minit ke 3 minit. Suruh mereka tulis shocking fact. Kalau macam tu baru pelajar tengok video and mereka akan tulis satu shocking fact berdasarkan kepada daripada video. Kalau tak mereka tak akan lihat video tu, tulis randomly answer tu. So aktiviti yang kita bagi tu kena berkaitan dengan video tersebut. Lepas tu, with a partner, discuss one of the fact that had an impact on you. So yang ini, benda tu pelajar boleh bawa ke sekolah sebab dia dah tengok video dekat sekolah rumah dan dia dah lihat, dia dah tulis shocking fact ataupun identify the shocking fact. Mungkin mereka masuk dalam kelas, cikgu boleh terus menjalankan aktiviti. Okey, kamu dah tengok kan? Okey, sekarang Ali, boleh tak kamu discuss tentang the fact that impact on you? Apakah daripada video tu, apakah impact yang tak boleh anda lupakan atau kamu nak share dengan pelajar? So, kita dah share, kita dah save time kita sebenarnya. Okay, and then give your opinion about this. What is pollution? Have you seen one before? Give an example. What do you think causes pollution? And can it be natural
Pollution tu boleh ada tak natural or man-made, understand? So daripada sana kita dah engage pelajar. Topik ataupun perkara ini cikgu bahasa pun boleh digunakan untuk menulis karangan tentang pollution, pencemaran, any pencemaran. Okay, lepas kita dah engage, explore, read this article, watch the video. Sebab kita nak pelajar explore dulu. Kalau dia tak explore, dia akan stop dekat perception ataupun point yang dia tahu selama ini saja, yang dia pernah belajar dekat standard 6 ke, atau knowledge dia tersekat. Kalau kita bagi more article, more videos, more bahan, mereka boleh, wow, oh benda ni ke, oh macam ni ke, oh artikel ini ke, okay. So mereka dah buka minda, dia dah mula explore secara sendiri. Okay. Lepas tu kita boleh bagi arahan. List down 3 most applicable method in your daily life and how to overcome air pollution. So kita bawa dia kepada situasi diri sendiri. Understand? Dekat daily life dia. Dia dah lihat banyak example. Sekarang dalam daily life macam mana air pollution impact. Seterusnya extend. Extend adalah dia share, dia dah mula share. Tadi dia engage, dia knowledge, lepas tu dia explore, sekarang dia extend. Extend in the classroom, share what you have learned, discovered during the explore and engage phase. Understand? So pelajar mula communicate, pelajar mula engage. So dekat sinilah 4C akan memainkan peranan di mana dia explain, sharing, so dia punya communication skill improve, dia akan membentangkan apa yang dia nampak. Okay. Seterusnya, elaborate. So daripada extend, dia elaborate more tentang daripada knowledge yang dia gain. Do you think your housing area faces air pollution? Can you provide some evidence to support your statement? Mungkin pelajar boleh tangkap gambar. Dekat rumah area dia, dekat area dia, mungkin ada orang menggunakan motorcycle tapi mengeluarkan asap yang gelap. So mungkin dia boleh tangkap gambar ataupun dalam on the way ke rumah ke kedai ke atau bazar Ramadan ke, dia nampak ada satu lori menghasilkan mengeluarkan asap yang hitam yang berkepul-kepul. So mungkin dia boleh ambil handphone tangkap gambar. And then end of the lesson, briefly discuss your observation. So evaluate. Akhir sekali mereka dah buat. Mungkin cikgu bagi satu projek kepada mereka. Visit this link and design a project to overcome air pollution. So sebagai subjek sains, saya sebagai guru sains, saya boleh mereka innovate ataupun menghasilkan satu kaedah untuk overcome air pollution ini. Mungkin mereka boleh menghasilkan satu air trapper ataupun pollution trapper or whatever things daripada masalah tersebut. Okay. Tetapi pelajar tak ada idea. No harm cikgu bagi link ataupun contoh eksperimen atau innovation yang ada dalam Google. Understand? So, akhir sekali cikgu nak evaluate. Nanti PBD cikgu nak tahu. Cikgu nak menilai untuk subtopik ini pelajar mencapai TP 6 ke, TP 2 ke, TP 3 ke, macam mana cikgu nak menilai pelajar? Bagi mereka quizzes. Suruh mereka hantar inovasi mereka kepada cikgu. Tangkap gambar. Kalau tak ada duit nak beli peralatan atau nak buat innovation, cuba mereka lakarkan inovasi mereka. So mereka boleh upload dalam Google Docs. Understand? So benda tu forever dekat sana unless cikgu pergi delete benda tu. Okay. So yang ini adalah base kita. Kita belum hasilkan hyperdocs. Kita just create the base sahaja. Okay. So maksudnya saya nak bawa lesson plan saya macam ni. Untuk hari ini saya nak mengajar air pollution. Saya nak conduct, saya nak flow lesson saya adalah macam ni. Okay. So 5E method adalah satu panduan untuk kita membawa. So mungkin subjek lain, kaedah lain digunakan. Okay. So I rasa 5E method boleh digunakan dalam semua subjek pun. Okay. Seterusnya, okay. Seterusnya, saya akan membawa cikgu ke
Microsoft Word sebab apa? Cikgu, saya ada mungkin ada cikgu fikir saya ni pandai dalam Word ke Google Docs, okay? Macam saya selesa gunakan Word, Microsoft Word berbanding dengan Google Docs, okay? Tak ada masalah, cikgu boleh hasilkan dalam Word, lepas tu boleh save dalam Google Drive kita. Automatically dia akan convert kepada Google Docs, understand? Ataupun cikgu save dalam PDF, upload dalam Google Docs, tak ada masalah, okay? So I akan tunjukkan cara yang simple untuk kita gunakan HyperDoc. Okay, so saya keluar daripada PowerPoint presentation, saya akan masuk dalam Microsoft Word. Okay. Okay. Okay, cikgu nampak ya. Okay, tadi cikgu dah cut and paste daripada whatever saya present dekat PowerPoint, I dah letak dalam ni, understand? So biasanya ini adalah base kita. Sekarang gunakan creativity cikgu. Okay, saya tak kata mesti macam ni ke macam ni ke, ikut creativity cikgu. Cikgu nak susun dalam box ke, cikgu nak susun one by one ke, cikgu nak tambah gambar ke, whatever things up to creativity cikgu. Dia tak ada one slide fit for all the teachers, understand? So sebab tu cikgu tadi tunjukkan contoh PowerPoint yang ada dalam mungkin saya tengok chat box sekejap, ada apa-apa soalan ke tak? Okay, so far tak ada. Okay, so contohnya ini adalah apa yang saya transfer daripada PowerPoint. Sekarang kita buat sama-sama. Okay, so mungkin saya gunakan salah satunya dekat sini. Contohnya pergi insert. Cikgu nak gunakan box ke ataupun table ke, up to cikgu. So biasanya saya gunakan table. Okay. Okay. Okay, insert table. Mungkin saya insert 2 table. Contohnya macam ni. Ataupun cikgu nak tambah table. Boleh tambah table. Cikgu pergi ke cikgu boleh pergi ke layout. Boleh tambah insert below. Sebab tu saya gunakan table. Kalau saya gunakan insert boxes, susah nak saya tambah tolak box itu. So senang untuk saya guna table. Lepas tu cikgu nak warnakan, simple saja macam normal method. Cikgu pergi table ataupun cikgu pergi home, tambahkan warna. Cikgu nak warna apa, warna merah ke, warna biru ke, kuning ke, whatever things cikgu letak. So ikut color code, cikgu suka warna apa. Okay, contohnya saya nak gunakan warna biru, hijau. Okay, dekat sini pun saya nak gunakan warna biru contohnya. Okay, lepas tu bawah tu. So sekarang saya boleh type. Okay, contohnya saya type lah. So lepas type saya dapat macam ni. Okay. Saya dapat macam ni. So sekarang saya nak letak yang ini. Saya nak susun ini ke kiri ke kanan. So saya boleh movekan box ini. Okay. So tadi saya kata saya nak fitkan semua dalam satu muka surat kan. Boleh juga. Tapi cikgu kena bagi arahan apa-apa dalam bentuk Word juga. Okay. So cikgu nak fix. Nah ini masalah dia. Dia pergi overlapping. Okay. So contohnya. Air pollution. Define air pollution contohnya. So sekarang. Define air pollution. Okay. Communicate about air pollutant. Semua ni dah ada end of the lesson. Okay, sekarang watch this video. Tak ada apa-apa. Macam mana pelajar nak watch video? So, very easy. Cikgu pergi ke Google. Cikgu boleh buat sekarang. Cikgu boleh pergi ke Google. Okay. Klik dekat sini.
YouTube. Okay, sebab video kan, so senang cikgu pergi ambil daripada YouTube. Cikgu klik any air pollution. Air pollution. Sebab kita budak kan, for kids. Okay, for kids. Okay, ada banyak video dekat sini. Contohnya, I nak ambil National Geographic punya anything. Sekarang cikgu bukan nak mengajar cara create content untuk air pollution. Cikgu nak ajar method saja. Cikgu boleh gunakan mana-mana video pun tak kisah. Okey, contohnya air pollution National Geographic. Saya nak ambil video ni. Cikgu just pergi klik the YouTube link, copy. Okey. So lepas tu pergi ke dokumen cikgu. Pergi ke dokumen, lepas tu highlight the word video. Cikgu jangan gunakan right click, ada satu Google link. Link, cikgu jangan gunakan link ini ya. Cikgu terus pergi ke insert. Mungkin cikgu boleh besarkan. Cikgu boleh besarkan supaya nampak lebih clear. Okey, cikgu pergi ke insert, pergi ke link. Dekat link, cikgu klik saja YouTube link yang cikgu tadi copy paste yang paling latest akan wujud dekat sana. Cikgu tak payah copy paste. Okey, cikgu just klik dekat benda tu. Nampak tak? Video tu dah jadi tukar warna biru and ada underline. Okey, so maksudnya pelajar cikgu dah bagi arahan cantik-cantik. Lepas tu cikgu klik saja video tersebut, automatically dia akan buka the link tersebut. Okey, sebab dekat sini saya kena share keluar dulu apa, tapi cikgu boleh gunakan, cikgu boleh cuba. Okey. Some air pollution comes from natural sources like volcanic eruptions, wildfire. Okey. Cikgu semua okey? Okay, next. Cikgu nak kata, what is the shocking fact from the video? Okay, write the shocking fact from this video. Okay, sekarang cikgu nak suruh pelajar tulis. Cikgu boleh pergi ke insert. Cikgu boleh pergi ke shape. Cikgu bagi dia box ataupun ruang untuk dia tulis answer dia. Sebab semua tahu kalau kita upload benda ni dalam Google Docs, pelajar kalau kita restrict kepada view only, pelajar boleh copy and buat semua latihan and hantar dah balik kepada kita. Boleh. Kalau kita bagi Google Links, Google Form, dia boleh hantar balik semua jawapan. Okay. So, kita bagi ruang untuk pelajar tulis. Okay. So, cikgu nak gunakan warna putih, bagi macam ni. So, nanti pelajar akan tulis jawapan mereka dekat sini. Okay. So, anything lah. So, what the write the shocking fact. So, maksudnya, kalau kita bagi macam ni, maksudnya pelajar wajib lihat video tu. Dia tak boleh tulis the shocking fact from the video tanpa melihat. So, berlaku interaksi antara two-way communication. Pelajar lihat and mereka respon kepada soalan kita. And kita boleh simpan sebagai evidence untuk menilai mereka dari pelbagai angle. And then with the partner, discuss one of the facts that impact on you. Give your opinion about this. So what is air pollution? So same juga cikgu bagi box untuk mereka ke, atau cikgu boleh bagi arahan. Nanti masa dekat kelas kamu kena jawab 4 soalan ini, cikgu akan tanya ke whatever things, ikut arahan cikgu. Okay, ikut suka hati cikgu. Okay, seterusnya nampak dry sangat. I nak tambah some videos ke apa ke, nak tambah some picture ke or whatever things. Saya boleh ambil daripada clickers tadi, cikgu boleh tambah the
relevant emojis ke atau relevant pictures ke, whatever things, up to you, supaya nampak more attractive. Okay, so kita boleh letak macam ni. Okay, so letak satu video, so menunjukkan dia melihat video kan ada gambar mata kan. So any pictures which is make relevant or something like make attractive. Okay, so same goes to all the folder. Understand, explore, read this article. So cikgu highlight the article, cikgu pergi ke Google, cari satu artikel yang relevant kepada air pollution, link kan. Okay, so ini adalah kaedah bagaimana kita gunakan Google Docs. Nah, putang link itu di mana? Okay, putang link itu cikgu pergi ke insert, ada icon link. Cikgu nampak tak icon link? Cikgu klik. Okay, sebab saya tak ada apa-apa copy, I tak copy apa-apa. Cikgu kena copy link dari mana-mana. Contohnya saya pergi copy ya, cikgu tak nampak, just copy link video tadi. Okay, cikgu pergi klik insert, klik link, dia akan wujud automatically the link YouTube tu akan appear dekat sana. Okay, clear cikgu? Nampak tak link YouTube watch? Okay, automatically cikgu just klik benda tu saja. So dia akan wujud warna blue color with underline. Okay, so go on. So cikgu susun. Okay, so one by one. Okay, ini adalah yang kita kena buat pada awal. Sekarang saya akan tunjukkan yang saya buat masa 2020-21 punya. Okay, masa tu pandemik. Masa tu KPM menggesa cikgu untuk walaupun kita cuti sekolah, duduk work from home, tetapi project based learning masih boleh dijalankan. Okay, so saya gunakan masa tu saya baru kenal Hyperdoc. Saya create satu Hyperdoc file untuk subjek saya sekejap, untuk fizik. Okay, bukan fizik, boleh dikatakan untuk semua subjek sains. Okay, so ini adalah contoh. Share. Okay, cikgu nampak tak? Saya besarkan sikit. Okay, nampak tak? So, yang ini adalah yang saya hasilkan dalam satu muka surat. That's why I said we can put everything in one page. Okay. So, STEM Challenge 1. Okay. So, organized by STEM Club and supported by Physics Panel. So, I dah bagi arahan kena hantar 10 Disember 2021. Yang ini adalah project based learning. Saya gunakan kaedah 5E method untuk menjalankan project based learning ini. First, engage. Yang ini adalah tentang topik project based learning. So saya tak bagi apa-apa introduction, apa projek yang pelajar kena buat. Saya terus bagi read this article. So cikgu klik, okay, sebab saya kalau cikgu letak dalam PDF dia akan terus keluar, tapi disebabkan saya letak dalam Word, saya kena control klik artikel itu. Okay, dia akan terus keluar artikel yang saya nak buka. Okay, ini adalah artikel yang saya linkkan tadi. So automatically keluar artikel ini. Saya tak payah, so saya simpan semua resources saya dalam satu Google Hyperdocs. So pelajar kena baca apa itu Cartesian diver, apa tu air pressure, float pulsing, Cartesian diver. Sebab masa tu kan kita tak boleh jumpa pelajar, I kena bagi project based learning. So pelajar akan baca semua one by one. So lepas mereka baca one by one, mereka akan kembali kepada artikel saya. Okay, artikel saya seterusnya dia dah baca, engage dengan saya. Dia dah tahu apa cikgu nak. Okay, explore, watch this video. So cikgu klik video satu. Cikgu bagi more than satu video supaya pelajar dapat idea macam mana nak buat
Okey, sekejap. Open lagi. Okey. So, dia dalam video tu dia tunjukkan. Okay, so pelajar akan tengok video ni, cara membuat Cartesian diver. So, pelajar akan lihat, so they get some ideas. Okay, nampak ada penutup pen. So, benda ni mudah didapati dekat rumah, sebab tu I bagi contoh ni. So, dia akan mengajar cara benda ni berfungsi. Okay, so dia picit, benda tu turun. Dia lepaskan botol tu, dia akan naik. So, I tak mengajar apa-apa. Semua adalah digunakan, dia belajar melalui Hyperdog, di mana link-link yang saya share tadi. So yang ini dia tunjukkan cara buat apa? Cara buat the Cartesian diver. So saya just playkan. So pelajar dapat. So I share dua video. Satu gunakan penutup pen, satu lagi gunakan dropper. Tahu dropper kalau kita beli ubat kan, kita ada dropper. So ataupun straw. Kita boleh gunakan straw. So saya tunjukkan dua resources itu supaya pelajar dapat some idea apa itu Cartesian diver. Lepas tu, after exploring, saya tunjukkan penutup pen dan saya tunjukkan dalam video dua tentang straw. Lepas tu pelajar masih tak dapat some idea. So apa mereka boleh buat? Apa mereka boleh buat? Mereka boleh explore picture-picture yang berkaitan dengan model yang mereka nak gunakan. Okay, so apakah model yang digunakan? So apabila mereka klik the picture dekat sana, automatically dia akan membawa pelajar ke page ini. So dia nampak ada banyak cara untuk menghasilkan the Cartesian diver. So I tak perlu bantu apa-apa, mereka dapat Google sendiri, self-learning. Okay, so seterusnya pelajar akan pergi ke list down. Cikgu bagi satu arahan. After exploring the picture, list down minimum 5 objects that we can use to make Cartesian diver at given template. Saya bagi satu template kepada pelajar. Okay, so template itu pelajar boleh buka and boleh jawab. So saya tunjukkan template tersebut. Okay, sorry, I kena make copy sebab pelajar tak boleh ganggu saya punya template. Mereka kena make copy dulu, baru mereka boleh masuk dalam dokumen yang cikgu share. Okay. Nampak tak template yang cikgu bagi? Introduction, mereka kena tulis nama, sekolah, form, email. Saya bagi satu PowerPoint untuk mereka. Lepas tu list down. So pelajar pergi dan tulis apa yang mereka nak. Okay, so mereka kena type. Lepas tu making a Cartesian diver. So lepas mereka tulis, mereka kena buat Cartesian diver dekat rumah dan mereka kena ambil. I bagi arahan. Ambil 4 picture, upload dekat PowerPoint yang saya share. Okay, so pelajar akan upload ataupun cikgu bagi karangan, suruh mereka tulis karangan dekat sana. Okay, lepas tu state 2 daily life application using Cartesian diver concept. So pelajar kena Google apa contoh daily life application. Lepas tu extend your learning, put more than. So cikgu bagi arahan, you letak satu botol, put more than 1 Cartesian diver dalam satu botol. Tadi letak satu penutup pen dalam satu botol, sekarang cikgu bagi arahan letak more than 1. Lepas tu tadi airnya penuh dengan satu botol, sekarang make it half. Letak balik Cartesian diver, picit, tengok turun ke tak turun. Understand? Okay. Add some decorative item dekat Cartesian diver, kamu nampak more attractive. Apa berlaku? Okay. So kalau saya kurangkan, so saya bagi banyak arahan kepada pelajar supaya mereka boleh gunakan dekat rumah. Mereka boleh cuba dekat rumah. Okay. Lepas tu elaborate. Okay. Lepas tu try the design a Cartesian diver and upload maximum 10 pictures or 2-minute video. So mereka kena gunakan video atau apa-apa atau ambil gambar, upload dalam PowerPoint yang saya bagi dekat template itu dan hantar kepada email saya ataupun mereka boleh hantar melalui Google Classroom. Okey, akhir sekali. Okey, worksheet. Okey, pelajar kena
siapkan worksheet sebab worksheet adalah mereka kena buka worksheet dan mereka kena jawab worksheet semua ni. Okay, make a copy. So I share. Okay, ini adalah worksheet yang saya bagi dekat pelajar supaya mereka tulis the complete set of assignment. So I boleh simpan benda ni dalam file saya ke untuk penilaian PBD. Kalau mereka betul-betul boleh menghasilkan satu kata sendaiwan, I boleh bagi titik 6. Okay, so ini adalah contoh soalan yang saya bagi. Okay, what happened to the bottle when squeezed? What happened to the bottle when released? Apakah faktor mempengaruhi botol penutup tu turun naik semua ni? Okay, so akhir sekali actually ada satu quizzes tapi dah hilang quizzes itu, tapi tak apa. Okay, cikgu boleh link quizzes kan? Okay, ada. Time to evaluate. Cikgu boleh minta pelajar klik quizzes menilai pelajar. Okay, so ini adalah link quizzes. So, pelajar boleh buka, start, boleh gunakan. Jawab soalan-soalan yang berkenaan dengan okay, so mereka. So ini adalah soalan, so mereka boleh jawab soalan tu tadi. So nampak tak cikgu? Mereka semua ni adalah dalam satu page, okay? So akhir sekali ini adalah hasil kerja pelajar saya. Di mana saya save semua video, so bukan kita bagi saja, saya save semua video yang pelajar saya hantar dekat saya masa tu dalam untuk sharing dengan cikgu. Okey, ini adalah video yang pelajar saya hantar. Sekejap saja. Mereka gunakan straw dengan paper clip saja. Okey. Di sini saya tidak membantu apa-apa pun. Saya bagi satu Google Docs, Hyperdocs, bagi semua arahan, bagi semua input, engage mereka. Akhir sekali mereka dah hasilkan satu projek tanpa arahan, tanpa menggunakan, tanpa face to face. Understand? So, cikgu tanya, cikgu hanya boleh gunakan untuk subjek sains ke atau hanya untuk boleh digunakan untuk mengajar ke? Tak. Actually, cikgu boleh gunakan, saya juga gunakan untuk save past year question dan juga soalan-soalan. Biasanya, okey, contohnya ya, cikgu saya tunjukkan satu contoh ya. Saya save soalan koleksi percubaan saya dalam bentuk, biasanya kita save dalam laptop kita. Okey, macam ni. Saya tunjukkan. Sorry. Okey, saya besarkan. So, biasanya saya save contohnya physics. Okey, physics saya save semua kertas model saya dalam bentuk, biasanya kita cikgu kan, kita simpan semua tu dalam soalan koleksi, soalan percubaan. Okey, saya klik macam ni. Contohnya, kedal. Saya klik kertas 1, kertas 2, skema kertas 1, kertas 2. Nampak macam ni very bland kan? Setiap kali kita kena masuk. Apa kata kita buat satu Hyperdocs. Okey, saya tunjukkan simple way cikgu. Cikgu boleh gunakan kaedah ni untuk hasilkan Hyperdocs ini untuk past year question juga. Anything cikgu rasa relevan, cikgu boleh gunakan. Contohnya saya share dekat sini. Okey. Cikgu pergi ke dokumen. Pastikan cikgu upload semua past year question ke atau soalan ke dalam website Google Drive cikgu dulu ya. Okey, lepas tu kita pergi ke table. Kita letak satu kolom untuk tahun, satu kolom untuk kertas 1, kertas 2, skema 1, skema 2, kertas 2. Contohnya, cikgu drag sampai bawah, kita dah dapat satu nice data. Okey, lepas tu cikgu letak nama negeri, contohnya Melaka.
Selangor. Okey, cikgu letaklah tajuk cantik-cantik. Okey, pasal question untuk negeri Selangor ke, negeri Melaka ke, atau fizik, okey, anything yang relevan cikgu rasa relevant. Lepas tu Melaka dah, okey, Perak, negeri Perak contohnya. Lepas tu cikgu letak kertas satu ataupun cikgu letak kertas, okey, kertas satu, kertas dua, skema kertas satu, K1, skema K2. Skema K2. Okey, contohnya. So, cikgu rasa benda ni semua relevan. Okey, cikgu letaklah, cikgu nak tambah satu title atas, insert satu. So, dekat sini cikgu nak isi label negeri. Okey. Merge kertas. Lepas tu merge skema. So, tak payah letak K1, K skema semua dekat bawah. Nampak simple je kan? Okey. Kertas satu. Okay, kita biarkanlah. Okey, kita centralize. Okey, lepas tu kertas satu contohnya. Cikgu nak upload kertas satu. Cikgu pergi dulu ke Google Drive. Okey, mana Google Drive? Okey, cikgu pergi ke Google Drive. Cikgu open your Google Drive. Okey, cikgu kena pastikan cikgu upload semua kertas tu dalam Google Drive dulu. Okey, go to the site. Lepas tu soalan tadi I dah upload dah 2021 Drive. Okey, dah ada. Tadi Melaka kan? Okey, saya klik Melaka. Saya pergi kepada soalan. Ini adalah soalan kertas satu. Okey, kertas satu. Saya klik. Saya ambil yang ini, right click kan. Biasa kita ambil right click kan. Get a link. Okey, ataupun get a link. Pastikan cikgu dah get the link. Lepas tu copy link. Okey, copy. Okey, jangan restricted. Anyone with the link. Okey, copy link. I dah copy link. I balik kepada kertas saya. I balik kepada kertas saya. Lepas tu saya pergi highlight benda ni. Pergi ke insert. Pergi ke link. Dekat sana dah. Warna dah tukar kan? So dah ada dah. So cikgu tak perlu share benda ni. Cikgu just buat semua dalam satu hyperdoc. Cikgu nak warnakan, gunakan creativity, nak letak Melaka tu bendera Melaka ke untuk make attractive. Okay, whatever, up to cikgu. So cikgu boleh nak warnakan yang ini ke, okay, yang ini semua satu Melaka, semua satu paper, ataupun kertas satu semua satu warna ke, up to cikgu. Okay, ikut creativity cikgu. Okay, ikut creativity cikgu. Lepas tu, okay. Lepas tu cikgu dah letak semua. Okay, nampak cantik sikit. I highlight, make it semua centralized. Okay, dah cantik. So cikgu just share benda ni dengan pelajar. Sehingga link itu ada dalam Google Drive, sesiapa yang dapat hyperdoc ini boleh masuk dalam link tersebut, dan pastikan cikgu letak jangan restricted. Nanti cikgu lain nak ambil ke, nak buat apa-apa ke, tak boleh. Sebab most of the things are PDF, tak ada masalah. Okay, cikgu share benda ni. So everything dalam satu page. So, Cikgu Jelaga, kita ada masa lebih kurang. Okay, itu sahaja actually Cikgu Nasha. Boleh buka kepada sesi soal jawab. Okay, yang ini sahaja. So akhir sekali boleh tak cikgu jawab, gunakan quizzes, QR code. Okay, so boleh tak cikgu jawab soalan ni?
Okay, kita buat live so baru nampak sama ada program ini efektif atau tidak. Okay, saya dah share dekat chat box. While anda buat, saya pergi cuba. Okay, dah. Okay, mungkin cikgu-cikgu boleh berinteraksi dengan kuis yang Cikgu Tilaga kongsikan. Cikgu, bahan-bahan yang di hyperlinkkan kena simpan dalam Google Drive. Sebab itu adalah benda tu. Kalau cikgu simpan dalam laptop, hanya tak boleh. Cikgu tak boleh buka benda tu. Okey, cikgu kena simpan dalam Google Drive ataupun ambil daripada any internet resources. Okey. Okey, mungkin okay, I start dulu. Sementara cikgu semua tak ada hadiah apa-apa, just check your knowledge. Okay, kita start dulu. Kita ada lebih kurang 225 participant. So, kita ada 15 peserta sekarang. So, mungkin result mereka mewakili result seluruh peserta hari ini. Hanya 10 soalan saja. Okay, very good number. 26 player mewakili 228 peserta. Tolak kita orang. So, mungkin exactly 28 versus 226. Okay, bukan Hyperdog. Siapa bukan Hyperdog menang hari ini. Okay. And then tanya kepada Cikgu Nur Hidayah. So, kita just lihat question. Okay, Hyperdog can be used to teach following. Okay. So, so actually Hyperdog boleh digunakan untuk semua subjek kan? Okay. Other edtech tools can be integrated with Hyperdocs. Yes, kamu boleh interact with the Google Docs ataupun YouTube link, anything. Hyperdoc is a digital lesson. Okay, and then since the Hyperdoc is not a lecture, what would be benefit of using on 1B? To keep my student busy, to allow me to spend more time with individual students, to give me break to get my phone wrong, to show my principal that I'm working hard. Okay, the answer is number 2. Okay, so number 5, Hyperdoc is all about the students, engaging them in the content, okay, and consuming the information. Okay, what is Hyperdoc? A digital worksheet, interactive digital worksheet. Hyperdocs are designed to fit research of effective pedagogy models such as 5P model. True. Okay, I have started from the scratch to create the Hyperdoc. True. Yes, you have to start from scratch. Maksudnya you punya own idea. Understand? I think I can use this tool easily in my classroom. I think most of you say true. I am excited to be in my own Hyperdoc. Yang ini bukan soalan, just survey sahaja. So thank you very much for the wonderful session. Masih ada orang gunakan apa? Okay, stop. Okay, so I nak balik kepada slide asal saya. Okay, last slide. When we shift our perception, our experience change. Understand? So jangan pegang kepada satu method saja. Rasa I'm very comfortable with talk and talk method or with my PowerPoint presentation. I'm very comfortable. Please shift your perception so you get new experience like what I get from the Hyperdocs. Okay, thank you very much. Thank you, Nasha. Thank you, Doctor, for the great opportunity. Okey, terima kasih Cikgu Tilaga. Okey, tahniah saya ucapkan kepada semua yang dapat bersama pada minggu ini, sesi CDL kali ini. Jadi saya kongsikan sesi webinar pada minggu hadapan bersama dengan Sir Rajinder Singh bersama moderator Cikgu Sofia dengan tajuknya Eksplorasi Matematik dengan
dengan Desmos. Seras ya banyak menggunakan Desmos. Jadi bagi para pendidik yang ingin belajar Desmos dengan lebih lanjut lagi, sila bersama dengan kami pada minggu hadapan. Dan sebelum meninggalkan sesi webinar ini, pastikan semua telah melengkapkan Google Form untuk mendapatkan sijil dan juga sebagai bukti kehadiran telah mengikuti sesi CDL Hands-on Online Session siri yang ke-83 pada minggu ini. Oleh itu, sebelum kita bersurai, mungkin doktor ada sepatah dua kata kan nak berikan kepada peserta kita sebelum kita berakhir? Terima kasih Nasha, jutaan terima kasih juga kepada Cikgu Tilaga atas perkongsian yang menarik. Saya tak tahu tentang apa yang kita belajar, tapi sesuatu yang barulah bagi saya. Terima kasih juga kepada Cikgu Nasha yang menjadi moderator pada sesi kita. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, minggu depan kita bersama Mr. Raj untuk sesi yang lain. Terima kasih kerana stay tune dengan kita dari awal hingga ke akhir. Hari ini kita ada 200 lebih peserta. Alhamdulillah. Walaupun hari ini kita dah mula berpuasa, tapi saya yakin tuan-tuan dan puan-puan masih terus mengejar ilmu dan perkongsian ini sangat bermakna buat kita semua. InsyaAllah, tahniah kepada semua yang ada di sini dan insyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Kita ambil gambar, Nasha. Sebentar saya tutup. Baiklah para hadirin sekalian, kita ambil gambar bersama-sama. Boleh onkan kamera. Ada 8 skrin saya akan screenshot. Sila bersedia. 1, 2, 3, smile. Next. Sekali lagi. Alright, next. Smile. One more, yang keempat. Sekali lagi seterusnya, slide yang kelima. Terima kasih pada cikgu-cikgu dapat bersama. Teruskan setia bersama kami. Banyak lagi perkongsian yang bermakna kepada cikgu-cikgu untuk kita bersama belajar dan meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru yang berdedikasi. Selesai doktor. Selamat buka puasa kepada Buka puasa semua. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.